Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih moderator Puan Sarmila kerana dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak matrikulasi lah yang sudi menjemput kami dalam slot NKIBSE dalam Computer Science ni. Okay, saya sebenarnya teruja juga nak mengajar pensyarah metrik ni, sebab sebenarnya saya pun bekas pensyarah metrik. Dan saya tengok ni ada rakan saya daripada Matrix, dulu daripada Matrix UM dan Cik Alias ada, Cik Alias Ismail. Cik Alias? Ya. Cik Alias? Cik Alias ni dia rakan saya daripada kami sama-sama di PLI di IBDA dan sama-sama juga daripada first posting daripada KPLI terus masuk ke ke kita first posting kita kan di Matric UM. Masa tu matrikulasi bawah universiti kan. Dan lepas tu Cik Alias dia kekal di pensyarah metrik. Saya ikut suami berpindah ke Sungai Petani. Masa tu sekolah masih lagi mengadakan matrikulasi di sekolah, jadi saya berpindah ke Sungai Petani lah. Masa tu sekolah sains pemak jiwa lah, dan seterusnya baru saya berpindah ke IPG. Tu adalah ni apa orang kata jejak kasih Encik Alias. Ada lagi tak rakan kita di sini? Ada kemerlangan. Ya? Tahniahlah atas kemerlangan dalam bidang komputer. Alhamdulillah. Terima kasih, sama-sama lah. Cik Alias pun antara orang kata top student di KPLI. Okey. Saya ingat, saya teruskanlah saya lambat lagi kan. Okey. Untuk program saya, slot saya ni sebenarnya adalah berkaitan dengan functional thinking. Tapi tadi saya lihat slot Puan Azlin tadi ada dah menyentuh sedikit tentang functional thinking. Puan Syakirin boleh ni tak stop presenting, saya boleh mulakan presenting. Okay. Okay, semua nampak slide saya tak? Nampak Puan, nampak Puan. Okay. Clear. Okay, ni tim kali lah sebab sebenarnya sedikit perkenalan tentang program IBSE ni. Program IBSE ni sebenarnya kami telah bersama-sama dengan pihak ISTIK dan UTM lah untuk memperkenalkan bidang sains komputer di sekolah. Di sekolah, kami mula dengan sekolah dan seterusnya telah diminta oleh matrikulasi lah. Saya tak tahu lah si reverse matrikulasi dahulu dan sekarang macam mana, sebab kalau dahulu kita memang ngajar yang programming basic kan, programming basic. Tapi sekarang ni saya rasa dah advance kot. Apa lagi language yang dah belajar di matrik? Sekarang ni ada C++ tu betul convert ke Java lah sekarang ni. Oh, banyak kan sekarang kan. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita tengok apa sebenarnya conventional thinking, sebab konsep yang diperkenalkan untuk komputer ni, kita bukan saja nak belajar programming sebenarnya, tapi sebab bila sebut programming, dia akan rasa macam stres sikit kalau tak belajar lah. Seingat saya masa saya berpindah daripada matrikulasi ke sekolah, bila saya sebut programming ni untuk sekolah, dia jadi macam orang kata fobia sikit dengan programming ni. Tapi bila saya terlibat dengan computer thinking ni, rupanya ada satu pendekatan yang lebih mudah ataupun saya rasa lebih berkesan untuk memperkenalkan programming kepada murid atau pelajar di sekolah. Dan begitu juga saya rasa tak ada masalah untuk kita perkenalkan di matrikulasi. Okey, so kita tengok di sebenarnya dalam
objektif kajian ni kita adalah untuk saya punya skrin masalah. Okay. Kita nak memahami konsep computational thinking, memahami konsep computational thinking dan saya nak kena betulkan dia punya ni. Saya tak nampak skrin. Okey. Okey. Untuk kita tahu computational thinking ni sebenarnya adalah satu kaedah untuk menyelesaikan masalah. So macam mana kita nak sebab mungkin pelajar tak tahu kan, mungkin dalam konsep yang diperkenal, konsep penyelesaian masalah ni adalah salah satu yang perlu difikirkan bila kita bukan saja dalam komputer tapi juga dalam kehidupan seharian. Okey, untuk tu walaupun saya tahu ramai yang tahu tentang computational thinking ni, mungkin saya nak dapat feedback lah apa yang anda tahu tentang computational thinking ni. Minta semua peserta masuk ke menti.com ni menti.com dan gunakan kod ni untuk saya dapatkan feedback daripada peserta setakat mana pengetahuan tentang computational thinking sebelum saya terangkan lebih lanjut. Boleh masuk tak? Saya masukkan kod dia, mungkin tak dapat nak kod dia di dalam saya mohon untuk tutup video sebab saya punya ni agak masalah line ni. So saya mohon untuk tutup video. Ni adalah kod menti.com. Siapa yang okey. Okay, saya dah masukkan kod ni. Okay, kalau kita dah ada 70 peserta kat sini, harapan tu at least 40 atau 50 respon daripada semualah untuk kita tengok mungkin ada kefahaman yang berbeza dan mungkin juga ada kefahaman yang bersama tentang computational thinking skills ni. Okey, banyak dah bagi ni, lebih kurang 29 responden, 30. Mungkin kita tunggu sekejap sampai mencapai 40 kot at least lebih pada 50% daripada
peserta. Kita tengok apakah pandangan peserta tentang computational thinking skills. Okey, kita dah hampir ke 42. Apa ni respon. Okey. Tapi tu saya baca lah, mungkin ada yang nak masuk lagi. Tapi apa yang saya lihat kalau boleh saya baca semualah. Solving problems ataupun solving problem process. Think like a robot. Okay, step by step solution. Yang ni mungkin salah satu daripada komponen dia, breaking down problems. Step by step sama, think as a computer. Bagaimana nak berfikir cara komputer. Sebenarnya komputer yang berfikir cara kita kan. Saya tak tahulah, yang saya faham lah. Komputer cuba berfikir cara kita. Sebab sejarah komputer ni dibina berdasarkan otak manusia kan. So kita tengok dia think like human. Think like human. Ada juga tadi think like a computer, think like human, think as a computer. Nanti mungkin kita boleh bagi check kat sini kenapa nak think like human kan. Boleh kita boleh bagi feedback kat situ. And then kita tengok kat sini atas ni yang lebih sama lah. Logic thinking, menyelesaikan step by step solution, menyelesaikan. Abstraction komponen dia lagi, berfikir cara komputer. Algorithm. Skills to solve problem. Ini dah banyak kita nampak lah. Imagine you a computer. Mungkinlah diri kita sebagai komputer, macam mana kita berfikir cara komputer, tapi komputer tu sebenarnya dibina berdasarkan otak manusia kan. So bagaimana kita nak berfikir cara komputer tu, sebab komputer ni mengikut arahan kan. Dan komputer ni salah satu mesin. Komputer adalah salah satu mesin kan. Dan komputer ni ada cakap prepare solution for problem. Dia cuba menyediakan penyelesaian kepada masalah kan. Algorithm, ini semua adalah komponen dia lah, komponen dia. Kita ada apa lagi? Thinking process, think like a machine. So kita banyak kat sini banyak, semua ni betul lah, semua ni betul. Apa yang saya rasa semua pensyarah, mungkin doktor semua yang faham tentang computational thinking skills ni. So kita pergi apa yang orang kata dia punya guru dalam computational thinking ni, dia adalah guru dia iaitu Janet Wing. Computational thinking is a fundamental skill for everyone, not just for computer scientists,
To reading, writing and arithmetic, you should add computational thinking to every child's analytical ability. So dia adalah analytical. Maksud dia sebab sekarang ni kita cuba menerapkan computational thinking ni kepada kanak-kanak dia. Sebenarnya dalam proses yang daripada primary, sebab tu primary school tu penting kita nak supaya kanak-kanak daripada kanak-kanak lagi mereka dah mula cuba menyelesaikan masalah. Cuba menyelesaikan masalah. Bukan kata dah dewasa, dah matang nak menyelesaikan masalah. So kita cuba menerapkan computational thinking dari peringkat rendah lagi. Itu yang kita nampak berlaku dalam persekitaran kita lah. Mula daripada orang kata di rumah. Okay? Yang ni yang Janet Wing yang orang kata guru kita dalam computational thinking. Dan pemikiran computational thinking ni, sains komputer ni kalau di macam metrik, saya ingat saya memang dah lama lah daripada saya rasa masa saya metrik tu 97-98. Masa saya sendiri metrik, masa tu matrikulasi sains kan tahun tak ada sains komputer. Saya ingat tahun 80 SPM 88 macam tu tak ada metrik sains komputer. Saya tak tahu bila initiate-nya sains komputer ni, kalau tak silap mungkin tahun 90-an. Kalau boleh siapa ingat lah. Siapa ingat boleh ni lah kan. So masa tu okay, saya nak cuba, mungkin sebab saya nak cuba dapatkan maklumat daripada daripada semua. So mungkin masa itulah kita kerajaan memperkenalkan sains komputer, mula nak perkenalkan sains komputer di sekolah. Yang ni daripada mantan Perdana Menteri kita lah. Dan dia satu daripada Wing ni Badi 2007 dan Selby 2014 pun juga menyatakan bahawa computational thinking ni adalah satu pemikiran untuk problem solving lah yang kompleks, yang mana penyelesaian boleh dibuat sama-sama ada oleh manusia atau komputer. Boleh buat dua-dua sekali. Maksudnya sama ada mungkin mesin boleh buat atau komputer atau kedua-duanya sekali. Itu yang kita nak tengok dalam sains komputer lah. Sains komputer punya aspek. Okey. Seterusnya kita tengok yang ni nak dapat feedback juga. Dalam konsep IBSE ni, sebenarnya konsep IBSE ni patutnya slot yang pertama, tapi memandangkan kita dengan peserta yang banyak, so tak boleh nak terangkan IBSE dahulu. So dalam aspek computational thinking ni, bila kita nak menyelesaikan masalah, dia kena bermula daripada inquiry ataupun kita mula dengan masalah dulu. Masalah dulu dan cuba nak selesaikan masalah. Dan kadang-kadang masalah tu kita kena mulakan dengan pertanyaan. Yang tu yang kami didedahkan dalam IBSE ini. Bila ada masalah, cara nak menyelesaikan masalah tu adalah menggunakan persoalan. Okey. So untuk tu pun kita sambung balik menti tadi, Okey. Apa agaknya bila kita ada masalah, apa persoalan yang kita akan raise in your mind? Apa yang bila kita ada masalah, apa yang kita cuba buat dengan masalah tu? Ni sambung lagi Apa yang kita mungkin keluarkan soalan dalam fikiran kita bila kita ada masalah. Boleh bagi input di sini? Okey. Ada dah bagi penyelesaian di situ. Nak cuba masukkan apa ni. Okey, saya nak masukkan. Soalan. Apa persoalan?
soalan. What, how, apa persoalan yang kita akan raise. Bila. Okay. Kita tengok lagi. Why give me this problem? Ada dekat tanya je dah. What is the best solution? Okay. Soalan. Kita cuba bagi input dengan soalan lah. Sebab sekarang kita inquiry based kan. Inquiry based tu inquire kan. Kita inquire untuk persoalan untuk masalah kita. So bila kita nak mengajar pelajar pun, kalau di matrik pun, saya rasa tak ada masalah. Kita mulakan dengan soalan. Kita bukan mulakan dengan jawapan. Okay. Mungkin kita ada, sebab kita buat programming, usually kita akan based on situation. Ada situation tu. And what is the situation? Kita akan keluarkan soalan kan. Macam mana? Apakah soalan tu? Mungkin akan kita timbulkan. Ataupun kita minta, bukan kita timbulkan. Mungkin kita minta pelajar kita keluarkan soalan-soalan dia. So ini kita list out soalan-soalan tu. Okay. Sekarang saya minta pensyarah lah keluar soalan kan. Tapi kalau tuan-tuan doktor semua mungkin kalau kat pelajar mungkin mulakan dengan soalan. Bukan soalan daripada pensyarah sendiri. So kita minta pelajar kita keluarkan soalan. So mungkin saya akan baca ni banyak why. So banyak what, how, what tu lah. W tu. What, why, when. What is the input? Okay, ni mungkin kita akan tanya what is the input. Kita mungkin tanya ataupun student akan tanya what is the input kan. Okay, what kind of method to use. Okay, how I can solve. How to do. What is this problem? What your opinions. Okay, tu mungkin pensyarah yang akan tanya soalan tu. Okay, lagi apa? How many ways to solve the problem? Sebab kita ada banyak. Bila kita ada problem, sebenarnya bila masalah tu mungkin dapat diselesaikan dalam pelbagai kaedah, kan? Okay, kita ada step to solve. Okay, apa punca masalah? Apa kita tengok daripada akar umbi masalah tu? Apa punca dia? What is the source of the problem ke? And then identify, kita kena pasti input. Set some goals, mungkin kita mulakan dengan objektif kita lah. Okay, dan kita dah ada banyak solution and kita, what is the best solution. Mungkin soalan ni kita boleh ataupun minta pelajar pilih solution mana yang terbaik, kan. What we want to get as the final result, kan. Find the main problem, find step dia sama juga. Apa sumber dia? Apa sumber untuk digunakan? And then why I am always with problem. Okay, ini mungkin dalam persekitaran kita yang daily life kita kan. Kenapa aku ni diberikan masalah? Jawapan dia apa dia kan? Kita boleh fikirkan sendirilah. How I solve this? What did I do to get this problem? Apa yang saya perlu lakukan? Bila ada masalah, apa yang saya perlu lakukan? Okay, when the problem started? Okay, what step to solve? Apakah langkahnya? How many choice that I have? Mungkin ada banyak. Bila kita ada masalah, walaupun macam bukan dalam akademik ni, ataupun pelajar kita sendiri, sebab bila kita masuk commercial thinking ni, kita tak akan berfikir untuk menyelesaikan masalah programming, kan. Kita secara tak langsung, kita sebagai seorang pensyarah dan pendidik, kita boleh juga menyelesaikan masalah pelajar kita. Apa masalah kehidupan dia mungkin dihadapi. Mungkin dia stres dengan programming ke, tapi
rentetan daripada tu apa sebenarnya masalah dia. Tu yang kata tu. So, dia takkan lari dengan kaedah pemikiran secara computational. Okay. And apakah langkah? Sama macam tadi. Am I suitable to solve this? Sesuai ke saya? Boleh kalau seorang guru kita ni sebagai seorang pendidik ni tak ada masalah, kita nak selesaikan masalah walaupun mungkin tak berkaitan dengan akademik kita boleh cuba masalah sebab masalah tu adalah ujian daripada kita untuk kita berfikir dengan bila kita ada masalah, bila kita macam pengalaman saya lah, bila ada masalah tu, bila kita ada masalah, bila kita diberikan ujian macam tu, so kita akan berfikir, kita akan berfikir. Bila kita berfikir, otak kita akan berfungsi lah. Kalau kita tak ada masalah, kita tak berfikir sangat, kita rasa senang hidup kita ni kan. So dengan masalah kita boleh berfikir kan. What is the main problem? How to solve? Kita nak selesai. Can God give me a guidance? Itu dia peringkat kita lah. Salah satu penyelesaian masalah yang kita berdoa kan. So itu adalah salah satu kaedah kita menyelesaikan masalah. Okay, how did it go? Macam mana dia nak diteruskan ataupun nak diselesaikan. Okay, why am I stressed having this problem? Kenapalah saya stres sangat? So macam mana kita nak nak menyelesaikan masalah tu yang kita rasa tertekan? Kan macam kes baru-baru ni ada pelajar kita anak pelajar kita dengan ATM yang stres sangat belajar kan. So apakah masalah dia? Kita pun tak tahu kan. So kita kena tengok, kena cari punca masalah tu. Okay, what is the purpose of life? Kehidupan kita, apa tujuan kita hidup ni? Tujuan kita hidup ni kat bumi ni pasal apa? Kenapa kita dilahirkan ke dunia ni? Contohnya kita boleh berfikir benda itu tak ada masalah sebab kita berfikir sebagai seorang manusia atau hamba Allah. So kita nak berfikir. Tak ada masalah. Bagi macam saya cakap, bila kita ada masalah, kita akan berfikir. So banyak yang saya rasa soalan yang telah diutarakan di sini. Okay, what do we plan to achieve? Lepas tu perancangan pula. Bila kita masalah, mungkin dah diselesaikan dan plan kita nak menyelesaikan ataupun nak mencapai objektif kita dalam masalah tu. Kalau ada masalah tu untuk kita selesaikan sesuatu. Okay, when is appropriate to think? Masa sesuai nak berfikir. Mungkin kadang-kadang kita memerlukan masa. Kan bila orang kata kalau ada masalah, nanti start lah nanti saya tenang dulu. Itu contohlah kan. Kita nak berfikir cara macam mana ataupun keadaan macam mana, situasi macam mana. Okay. Dan ada juga kata roots of the problem. So kita kena cari punca dia, punca masalah kita. Dan begitu juga dalam kehidupan seharian. Kita tak boleh kata masalah tu semua nak tunin jari. Ni masalah kerajaan contohlah kan. Ni masalah sekolah, masalah IPG, masalah KPM. Ni semua mereka yang timbul masalah. Kita nak tunin jari. Tapi sebenarnya kita cuba berfikir dengan mencari punca dan mungkin sebenarnya tu balik pada kita juga. So dan kadang-kadang masalah tu kita boleh persoalkan, mungkin kita sendiri kena menyesuaikan dengan masalah tu, dengan mengadaptkan masalah tu. Okey, ini banyaklah yang telah terasa banyak yang telah ditimbulkan di sini masalah kita. Okey, so kita akan tengok di sini apa ni sebenarnya dalam IBSE ni kata tadi adalah macam yang saya timbulkan, dia dah sebut sini, what is the best method to solve? Is this the fastest way? Adakah ni cara yang cepat nak menyelesaikan masalah? Jadi ada juga pasal resources kan katanya. Does it require few resources? Kalau masalah tu contoh masalah keuangan. Macam sekarang kan masalah pandemik ni banyak yang masalah kehilangan pekerjaan. So mungkin kita cuma fikirkan masalah tu mungkin dapat diselesaikan dengan sumber yang sedikit.
Okay. So yang tu adalah persoalan yang kita boleh timbulkan dalam IBSE, menggunakan IBSE. IBSE. Dan kita teruskan, kenapa kita di samping kita tahu IBSE itu adalah satu cara kita nak menyelesaikan, dan CT tu berbeza tu adalah kita sebagai satu alat untuk kita berfikir, alat kita untuk berfikir. Macam masalah tu macam mana kita nak berfikir kalau kita ada masalah besar. So kalau masalah besar tu mungkin kita kena break it into a smaller masalah, masalah yang lebih kecil. Okay, so CT dengan CT dengan IBS ni memang orang kata tak dapat dipisahkan lah. Tak dapat dipisahkan. The solution becomes more precise and effective. Bila kita blendkan IBSC dan CT, dia menjadi lebih efektif. Menjadi lebih efektif. So, bila kita juga berfikir menggunakan kaedah CT ni, kita it's not just more technical details, tapi it's not thinking like a computer, it's not a programming, it doesn't always require a computer. Sebab tu macam Pak Azli kata, slot kita 2 hari ni, ceramah banking kita ni, kita tak mau dah guna programming yang ada Python, C++, HTML, tak mau. So kita lebih kepada amplak, kepada amplak. So kita sekarang ni, kita akan masuk kepada CT. Tadi ada dah mention CT tu ada 6 kan. So kita tengok CT yang 6 tu, dalam CT yang 6 tu kita ada, sebenarnya macam tadi tanya mana satu yang dulu, yang kedua dia tak ada orang kata dia punya priority kat sini, tak ada mana yang dulu. So dia bergantung kepada cara kita nak menyelesaikan masalah, kita nak guna decompose ke evaluation, dan kadang kita ada blend dengan enam sekali komponen dalam konsep ni, ataupun konsep ni lah. Pada awalnya, pada asalnya sebenarnya ada 4 kalau masa saya mula, saya dengan tim saya lah, dengan Pak Azli, dengan Dr. Imran, kami diperkenalkan dengan 4 saja, iaitu abstraction, pattern, decompose dan algorithm. Tapi bila kita nak touch sedikit tentang programming, dimasukkan juga logical reasoning dan evaluation. Jadi kita masukkan juga 2 konsep ni lagi dalam conventional thinking. Okay, so itu adalah sedikit pengenalan konsep lah. Saya pun tak mau, ni so ada banyak lagi sebenarnya. Sebenarnya lebih pada ni lah, simulation, data representation, polarization. Okay, ni adalah beberapa konsep. Tapi kita akan dalam slot ni kita akan sentuh 6 ni je lah untuk penerangan. Okay, kita masuk kepada satu, seperti mana saya cakap, tak ada mana yang mana dulu. Tak ada apa orang kata, tak ada keutamaan di sini. So keutamaannya dia akan berlaku pada saya nak dia punya screen ni tak boleh. Okay, saya tak nampak. Okay. Bila kita sebut decompose, kami susah juga nak translate-nya kalau disebut di sini ada rakyat istilahnya. Okay. Ada soalan ke? Okay, ada pendaftaran. Okay, decompose. Decompose ni macam kita memisahkan dia lah. Dalam konsep sini kita memisahkan ataupun kita memecahkan. Kalau bicycle tu, kalau ada bicycle, kita akan pecahkan dia kepada beberapa bahagian. Contohnya handle, tayar, ni panggil apa? Tempat roda tu. Yang pecah pula kan. So ni adalah decompose. So memecahkan masalah yang kompleks kepada bahagian yang lebih kecil. Sebab tu dalam pemikiran conventional thinking ni, macam kita ada, sebab tu dia lebih kepada penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah, macam kita nak macam mana kita nak bantu pelajar kalau dia ada masalah yang besar, kita pecahkan kepada beberapa masalah. Dan ni yang seperti samalah, dividing a task into a sequence of sub-tasks
kita pecahkan. Kalau kita ada task macam pelajar kita atau diri kita sendiri dalam kehidupan seharian, kita ada banyak masalah ataupun banyak task nak kena buat, okey, diminta oleh pengarah atau ketua jabatan kita. So kita tak boleh nak buat semua, kan? So kita kena dividekan task tu kepada beberapa sequence, dan kita kena fikirkan macam mana nak selesai mana dulu. Okey, yang tu yang kita boleh masuk dalam pemikiran dalam menyelesaikan masalah. Dalam kalau macam ni macam sekolah lah kan, kalau kat sekolah, kalau kita ajar di sekolah yang mudah, macam contohnya nak memberus gigi, contohnya lah kan, memberus gigi. Bila kita nak guna berus gigi ni, apa yang sebenarnya orang kata yang diperlukan? Berus gigi, bagaimana nak gosok gigi, how long, how hard, bagaimana cara yang betul, apakah jenis ubat gigi. So itu adalah cara kita menyelesaikan masalah. Bila kita ada masalah yang sebenar pun macam tu juga. Okay. So kalau dalam pengaturcaraan, mungkin ni saya nak feedback sikit daripada peserta. Kalau kita dalam programming, ni dalam programming lah, agak-agak masa bila kita nak guna decompose ni? Dia dapat feedback. Slide penceramah nanti kami bagi, saya akan bagi dekat saya lah. Okey, mengajar pelajar guna otak kiri. Ni saya nak feedback daripada ni, kalau decompose ni, masa bila mungkin dalam programming kita nak gunakan? Masa step bila? Masa step programming, masa bila kita nak gunakan? Boleh dapat feedback daripada peserta dalam ruangan chat. Masa nak buat studio code, okey. Masa nak buat studio code tu mungkin macam mana kita nak buat studio code? Masa problem analysis. Saya nampak ni problem. Sebab bila kita start up dengan problem ni, biasanya kita ada problem dulu kan. Bila kita ada problem tu, macam mana kita nak pecahkan problem tu? Mungkin problem tu amat besar kan. Problem tu mungkin besar dan kita mungkin nak tengok problem tu apakah variable dia kan yang diperlukan, apakah situation yang diperlukan, apa mungkin ada orang kata optional kat situ, mungkin ada perlu pilihan kan. Okey, itu adalah masa kita gunakan komponen decompose ni. Okey, seterusnya kita yang kedua okey, terima kasih bagi ni. Sebab saya tak ada lagi setengah jam lagi, saya ada 6. Okey, mencari persamaan. Kalau pattern pula, kita ada 2. Nanti saya akan minta ni feedback. Kita ada pengecaman corak ataupun pattern recognition ni, dia hilang kat bawah ni. Pattern recognition ni ialah kita nak mengenal pasti corak. Sebab contohnya yang diberikan dalam gambar ni kan, selalu kita, kalau ada macam gambar rajah ni, kita diberikan ketika gambar rajah ni, kita akan lihat corak yang sama, iaitu mencari persamaan. Okey, corak yang sama yang ni sama corak dia kan. Okey, so kita akan lihat persamaan. Bila kita tengok persamaan antara masalah tu. Mungkin bila kita ada satu masalah dari problem analisis menggunakan decompose, mungkin bila kita pecahkan masalah-masalah tu, kita akan lihat pula persamaan antara masalah tu. Okay, so kita dengan tu kita boleh mengenal pasti corak. Corak kita kumpulkan. Yang ada pattern yang sama kita kumpulkan. Itu yang saya kata bila kita masuk, nanti saya akan tanya lah, masa bila pula nak guna pattern recognition ni? Masa bila? The ability to notice similarities lah, ni kaedah yang kita gunakan dalam pattern recognition ni kan. Dan pattern recognition ni
kita juga sebagai basis untuk problem tadi lah, saya cakap tadi, bila kita dekomposkan masalah kita pecahkan, and kita cari persamaan. Okay, when do we use it? Kata, we look for patterns when we play games to decide when to do certain things. Based on experience, we develop shortcuts. Yang tu yang kita akan cuba apply dalam computer science. So kalau tuan-tuan dan puan-puan doktor semua, kalau nak guna pattern recognition dan programming dalam coding kita, biasanya kita guna masa bila? Agak-agak masa bila masa programming? Modular function, okay. Okay, modul yang sama kan, kita boleh call out for the same module. Object creation, okay, kita tengok objek yang sama. Okay, ada lagi tak? Header and library. Animasi, okay. Dan kita juga kalau dalam program ini, pattern ni kita boleh lihat masa kita buat coding tu. Kalau lah kan kita guna if then else kan. Kalau ni saya banyak guna yang basic lah, repetition. So kita guna yang benda yang sama, benda yang kadang-kadang kita boleh reducekan coding tu. So kalau kita reducekan coding, kita tengok pattern yang sama. Bila pattern yang sama, tak payah nak buat long coding pula kan. So kita gunakan pattern recognition untuk kita mengenal pasti pattern mana dalam coding kita yang sama. So kita boleh reducekan kita punya programming. Okay, itu adalah salah satu dalam yang kita recursive. Okay, ini semua yang advanced programming ni Okay, saya kirim. Okay, so yang tu adalah yang kita boleh kata. Kalau dalam real life pula, ni ada kata control structure. Okay. Okay, dalam real life kita boleh lihat dalam contoh ni kucing lah. Di kucing, kalau kucing ni kita tengok apa? Kita contoh ni kucing ni, kata all cats share common characteristic. Kita nampak kucing ni dia mempunyai persamaan siapa. Dia pun ada ekor, dia pun ada di bulu, dia pun ada mata. Okey, dia pun mempunyai persamaan tu. Yang ni memang kalau kata kucing mesti ada ekor, bulu dan mata. Itu contoh lah. Dan dia pun suka makan ikan. Itu contoh ikan lah. Dia pun suka bunyi miau macam tu. So yang tu adalah persamaan kucing. Dalam computer thinking, kita kata karakteristik ni sebagai pattern lah. Sebab dia menjadi persamaan. So yang ni dalam kehidupan seharian kita lah, yang kita boleh gunakan dalam mengenal pasti corak. Okay, jadi bila kita pergi kucing, kalau ada ketiga-tiga ni, dia akan jadi kucing lah. Mungkin misai kucing satu kan kena ada misai. Kucing semua ada misai kan. So yang tu adalah bila terbentuknya empat persamaan ni, dia akan membentuk kucing. Yang tu kita kata menggunakan kaedah pengecaman atau pattern recognition. Okay, seterusnya saya akan masuk kepada kita masuk kepada abstraction. Okay, abstraction ni dia adalah fokus kepada aspek penting. Fokus kepada aspek penting dan meninggalkan aspek yang kurang penting. So kita hanya tengok yang main point saja. Main point saja. Okay, dan kita akan mengelakkan benda yang tak berkaitan lah. Bukan yang tak berkaitan, yang dia berkaitan tapi kurang penting. So cara tu kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih tepat. Sebab kita ignore kan, macam orang kata, kalau orang kata kita apa-apa, dia pilih orang kata apa-apa, yang penting kita fokus kepada kita punya tugasan, core business kita. Itu contohnya. So dalam abstraction kita sebut kita including dan ignoring. I can see what is important and I must include. Okay, I can see what is unimportant and I can ignore. So maksudnya tu yang kita include
include and kita ignore benda yang kita rasa tak perlu dan tak penting. Okay, ni tadi juga Noel cerita lagi pasal pattern tadi kan, masalah semua sama, kaedah saja mungkin berbeza. Okay, betul pattern. Dan itu adalah contoh dalam abstraction. Abstraction ni adalah kita juga bila kita kita nak simplify things. Contohnya kita nak mempermudahkan sesuatu dan kita nak identify what is important without worrying too much about the detail. Kita tak mau tengok yang orang kata masalah yang kecil-kecil tu, kita tak mau, kita tengok kepada benda yang penting di sini. And abstraction allows us to manage complexity. So kita tak mau orang kata halusi lah, bahasa mudah lah. Halusi sangat masalah tu. Masalah tu kita terlampau perinci sangat. So apa yang perlu kita tentukan kat sini ialah kita preserving information that is relevant in the context. Jadi kalau macam contoh yang dia bagi kat sini, kita preservekan benda yang penting. Contohnya we use abstraction to organize things. A human is a mammal is an animal, and so on. Maksudnya kita tahu manusia ni adalah mamalia, dan mamalia juga like pada animal. To a big picture, so we can reason without thinking about the details. Kita tak payah mamalia ni macam mana, apa semua, kita tak mau. So kita ambil yang orang kata perkara yang penting saja. Itu dalam abstraction. Dan kita sebenarnya kalau dalam konteks, kalau macam saya penulisan, biasanya kita tengok abstraction tu dalam kata, bila kita dapat abstract dalam penyelidikan, kita dalam penulisan kita mesti ada abstract kan. Abstract tu adalah konsep abstraction yang diperkenalkan, sama juga kata ni human animal, okay, for sure. And then abstraction ni kalau kita tengok, kalau dalam bahasa Melayu lah, kalau kita bicara dalam bahasa Melayu, dia akan menggunakan abstraction tu dalam summary. Kalau dengan lebih detail lagi, kita akan buat abstraction ni dalam summary, dalam macam saya cakap, dalam kita menulis dalam Word tu, kita ada navigation pane tu kan, kita buat tajuk saja, tu ada abstraction ada 10-50 dah. So saya dah buat satu aktiviti, tapi saya cubalah aktiviti ni mudah saja. Okay, yang ni kita ada berkaitan dengan pattern juga, tapi sebelum tu kita study dulu kotak ni sambil-sambil tu. Saya nak minta sama-sama kita buat. So kat sini kita ada satu grid, satu grid yang mana ada kita kata kotak putih dan hitam. Kotak putih dan hitam. Nanti boleh keluarkan audio sebab senang saya nak ni. So kod di sini adalah 1, 3, 1. Maksudnya hitam ni 3 dan 1 ni putih. So dia ada pattern yang kita kena tengok. Masuk kat sini, kami masuk dalam tablet. Dan 4-1 ni berarti 4 ni akan jadi putih, tapi 1 ni akan jadi hitam balik. So dia ada, bila dia jadi putih, dia akan jadi hitam bila 1 dia the next line. Lepas tu bila dia masuk ke third orang kata line ni, dia akan jadi putih balik, tak boleh jadi hitam ni 1. So 4 ni akan jadi hitam. So boleh faham tak ni apa yang saya cerita ni, dia punya pattern. Sebab saya nak buat task apa ni. Boleh tak? Boleh Boleh tidak ada penerangan saya ni sebab saya ada task ni. Boleh Puan, boleh betul, boleh. Okay, sama juga. Kalau kosong dia tak akan keluarkan kat sini. Dia hanya 1, 3, 1. Sama juga. 1 dan 4. Okay, so ni adalah kita punya task. Ni adalah task kita. Okay, saya minta semua masuk Padlet ni dan cuba download. Saya bagi masa kejap lah kot sebab kita ada masa di sini. Tolong masuk Padlet saya. Okay, saya bagi Padlet ni. Untuk downloadkan
Okay, masuk tablet ni. And then cuba download kotak yang saya buat ni, yang atas ni. Dan cuba hitamkan ruang yang sepatutnya ikut kod tadi yang saya baca. Berarti tadi nanti saya akan papan kod ni lah. Semua boleh buka tak? Boleh download. Padlet tu boleh buka tak? Boleh buka tak Padlet tu? Okey, cuba downloadkan kotak ni. Cuba downloadkan kotak ni. Lepas tu punya dua konsep lagi. Saya cuba buat satu aktiviti. Sebenarnya ada dua aktiviti tapi tak sempat nak buat. Boleh download tak? So kita tengok yang dah boleh download dan cuba hitamkan mengikut mengikut kod yang diberi. Kod yang diberi. Apa agak-agaknya apa ni? Okey, yang ni saya dah bagi. Okey. Saya rasa yang aktiviti 2 ni tak sempat nak buat. Okey, dan uploadkan apa ni uploadkan kotak ni di Padlet. Ataupun kita buat. Sebab saya takut nanti upload tak sempat kan. Mungkin siapa yang dah download ni, kita uploadkan ni, tengok kotak masing-masing. Apa yang jadi kat ni. Saya bagi juga Jamboard link untuk lihat. Siapa yang dah siap boleh tampalkan dia punya grid tu dekat Jamboard kita. Oh, saya kena open share. Saya open share boleh. Yang slow. Okay, saya cuba share untuk semua link ni, Jamboard ni. Boleh masuk, supaya semua boleh masuk. Ambil link yang begini ni sebab yang atas tu tak boleh edit. Okay, cuba yang dah siap ni, ambil yang Jamboard yang bawah tu, sebab yang bawah tu saya dah sharekan. Okay, yang dah siap boleh uploadkan dia punya grade dia. Saya nak tengok mungkin ada beza tak masing-masing punya apa ni grade dia. Mengikut kod yang saya bagi tadi. Kod dia yang ni lah, saya paparkan kod dia. 212 131. So kalau yang asal ni kita lihat kalau 1 kita mula 1 daripada putih, 3 1. Lepas tu dia akan bertukar 1 jadi hitam, 4 jadi putih. Dan seterusnya dia akan selang lah. Lepas tu 1 akan jadi putih balik dan 4 dia jadi hitam. Tapi yang ni untuk yang diberikan contoh. So ni akan jadi 1. Yang ni 4 dan 3 1. Okay. Sekarang ni 1 jadi 1 jadi kat sini 1, jadi 4 4. Okay, kalau saya kata. So untuk yang ni apa? Ni apa? So kita siapa yang dah siap boleh paparkan di Jamboard.
Okey, ada yang nak buat. Oh. Okey, yang boleh tarik ke sini sikit. Okey, ada kawan lagi nak tunjuk. Okey. Ada lagi? Boleh uploadkan dia punya grade dia. Masih ada 5 minit lagi ni. Tapi sebenarnya tinggal 2 kod lagi 2 kod. Sebab aktiviti saya tak boleh masuk lagi lah. Saya dapat masukkan satu aktiviti ni saja. Okay, aktiviti 2 ni kita dah masuk untuk bidang saya punya language kalau sempat untuk language lah. Okay. Ada lagi nak tunjuk apa ni dia punya grade dia yang dia dah buat? Saya tengok betul tak grade tu? Boleh tampal kat sini. Yang ada yang nak masuk ni boleh uploadkan dia punya grade. Ni siapa? Cik apa ni nama? Siapa ni boleh perkenalkan diri? Orang yang pertama yang buat ni kita boleh kena bagi hadiah ni. Tak apa nanti Mr. Tan nanti kita bincang itu. Siapa yang buat ni yang first ni? Saya siapa tu saya? Okey, tanya. Okey, ada lagi tak? Boleh ni. Boleh tunjukkan ni. Sebab saya ada lagi 2 minit ni. Saya nak ada dua komponen lagi. Ada lagi siapa yang nak bagi jawapan? Atau ada semua buat ni. Okey, kita tengok the next dia nak masuk kat ada lagi tak ada. Tak ada. Tak ada siapa yang tak lagi. Shimah je. Kini ada. Okey. Maksud dia ni hitam di tepi. Okey. Ada lagi tak? Oh, 2 je ni. Aku dalam kuat je. Ada lagi kawan-kawan peserta minta. Ni ada lagi, okey. Okey. Sama kot yang okey. Yang ni sama dengan yang pertama. Moderator boleh kita ni kita extend sikit. Biasa dah 5 minit je, lepas ni tak ada task. Boleh Doktor, silakan. Okey, kita sebab nak tunggu sikit. Mungkin untuk daripada baru 3. Ini dia masuk sekali senang. Okey. Ada juga yang kotak macam ni. Okey. Tu nak kita nampak pelbagai. So macam pelbagai orang, pelbagai penyelesaiannya, kan? Ataupun pelbagai kaedah yang digunakan. Kaedah pemikiran yang berbeza, kan? Okey, lagi 1, 2, 3. Tak ada dah. Okey, ada ni. Tak ada dah. Okey. Ni kita dapat pandangan ramai lah. Pandangan ramai yang mungkin tak buat. Okey, saya bagi ni. Yang ni apa ni? Okey, contoh yang ni adalah
1, 2, 3, 4. Sebelum saya bagi jawapan lah. 5, tak masuk lagi. Tak buat lagi 5. Okey, 5 buat kemudian. Okey. 5. Tengok Ustaz. Tengok. Okey, antara 1, 2. Ni macam pertandingan nak pilih yang mana ni lah kan. Mana yang tersingkir, mana yang tak singkir lah. Nombor 1, 2, 3, 4 dan angka 5 ni tengah buat. Yang mana yang betul? Mungkin Kak Cik ataupun audio yang boleh bagi jawapan. Okey. Nur Iskandar kata 1. 1. 1 lagi? 1 je. 1 dia kata 4. 4. 5. 5 ni macam ni, maksudnya yang ni dia hitamkan lah. Maksudnya dia hitam kat sini, dia hitam kat sini. Saya kena hitamkan kat dia. Hitam kat sini. Semua. Okey. Okey. Semua kata 1. Yang lain tak? Yang lain macam mana? Ada yang kata 4 tadi. Kita ada 1, 2, 3 dan 4. Tapi ramai kata 1. Okey. Ramai kata 1. Okey, jadi saya minta ni lah siapa yang kata 1 ni, orang yang pertama ni, kata 1 ni. Muhammad, apa orang tu tadi? Yang kata first, orang yang kata 1 tu. Cik Nur Iskandar. Kenapa kata 1? Ikut pattern dia tu, 1 dah 1. Ikut pattern dia lah. Yang 2 tu, Dia cerita tak? yang 2 tu putih, yang 1 tu hitam. Ikut pattern tu lah. Lepas tu kenapa, okey, kemudian apa beza yang dengan nombor yang kedua tu? Sebab saya ambil yang yang alamat ni. Poin kedua, 131, 1 putih, 3 hitam, 1 putih. Ya. Okey, yang baik ketiga, 05, 40, tak ada putih, 5 hitam. Okey. Sebenarnya yang baik keempat tu, 1 untuk putih, 1 hitam, 1 putih, 1 hitam, 1 putih tu. Baik keempat dengan 5 sama. Okey. Okey, boleh jelas tak semua? Sebab kalau kita ikut yang pattern, sebab tu kita kena yang ni sedikitnya kita kata kita boleh bagi kat pelajar kita sebelum mungkin sebagai seindaksi ke. So dia pun buat ini dulu, aktiviti ni. Sebab kita kena faham dulu ni. Sebenarnya kena faham ini dulu. Macam kita kena tahu pattern ni apa. And then macam saya cakap tadi lah, pattern ni apa, and then barulah kita mulakan dengan saya punya ni. Saya nak PowerPoint sudah hang. Sekejap. Okay. So kita cuba laksanakan untuk ni. Dan jawapannya ialah betul. Ini jawapannya. Ini jawapan dia untuk apa ni, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1. Sebab dia kena berubah lah. Macam cakap kat sini 2, 1 kan. 1 hitam. Sekarang bila dia jadi 1, 3, 1, dia jadi putih balik lah. Dia jadi 1 kat sini pula. Itu sama lah. So mungkin dalam kes ni kita boleh nampak konsep dalam pattern. Pattern dan sedikit akan ada masuk yang kita nak cerita seterusnya ni adalah algoritma. So yang ni yang kita nak yang kita macam kata tadi lah, dalam algoritma ni memang orang kata wajib digunakan dalam kita punya programming. Mesti ada algoritma. Kita ada studio code, masa kita ada step dia kan, kita ada studio code, kita ada algoritma ni kita boleh buat dalam bentuk
apa penyelesaian masalah yang kita nak selesaikan, set dia kan. Okey, dan kita ada seterusnya tadi algoritma ni saya tak mahu cerita dengan detail sangat sebab mungkin ramai dah tahu macam mana nak selesaikan, ialah set langkah dia. Dan kita ada juga yang kelima iaitu logical reasoning. Macam saya cakap, bila logical reasoning dalam functional thinking ni adalah salah satu macam kaedah untuk kita membuat ramalan kepada hasil dan membantu kita menyelesaikan masalah. Tapi kalau dalam programming ni kita boleh lihat konsep yang digunakan dalam kita buat debugging, debugging sebab kita nak kadang bila kita debug kita tengok membantu kita untuk mencari jawapan kepada masalah yang dihadapi itu. Okey, dan kalau dalam kehidupan seharian ni kita boleh kata kalau kita di kelas, bila kita nak pasang projector LCD, bila kita tengok tak apa orang kata kita punya tayangan tu tak dipaparkan, mungkin masalah timbul semasa kita punya kabel tak dicucuk, ataupun kita punya masalah point tu ataupun PowerPoint kita tak set dia punya display dan sebagainya. Tu adalah logical reasoning. Dan akhir sekali kita ada penilaian atau evaluation. Evaluation ni biasanya kita akan gunakan satu penyelesaian yang kita rasa yang the best. Kita nak cari yang masalah untuk penambahbaikan. Dan biasanya kalau kita balik kepada algoritma tu, kita akan tengok kalau kita ada algoritma yang kita buat, kita kena tengok adakah algoritma ni boleh difahami, adakah efisien, adakah dia komplit, sebab kita nak hasilkan satu macam coding atau pengaturan yang baik, yang kita boleh reduce dia punya line of coding kan. So itu adalah yang kita tengok dalam evaluation. Dan evaluation ni kita akan tengok juga macam saya tadi cakap, adakah dapat dipermudahkan, dapat difahami, adakah berkesan. So, dan adakah dia meet any design criteria, adakah dia memenuhi kriteria yang kita kendaki. Yang ni yang kita boleh sebut dalam kaedah pemikiran yang disebut penilaian atau evaluation. Okay, dan itu adalah sebenarnya 6 konsep dalam conventional thinking yang kita boleh kaitkan dan kita boleh gunakan dalam menyelesaikan masalah. Okay, sebenarnya saya ada aktiviti kedua tapi memandangkan masa mencemburui kita, so saya terpaksa berhenti di sini. So itu adalah 6 konsep yang saya boleh gunakan, yang kita kita boleh laksanakan dalam pengaturcaraan dalam kehidupan seharian kita atau conventional thinking. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, tadi ada soalan. Okey, Hasnul Hadin tanya, aktiviti jual lorek tadi, kalau lorek terbalik masih betul juga maksudnya, tapi kalau satu kita dah set sebagai hitam, yang kedua tu kita set sebagai putih lah, dia akan jadi counter negatif lah kalau dalam gambar kan. Maksudnya dia akan tak ada masalah itu. Jadi kita tengok pattern, ataupun kalau programming kita declare dulu lah variable tu kan, kita kena declare kalau one is white kan, contohnya one is white, kita kena declare dulu. Tak faham? Boleh Hasnul, maksudnya kita kena kalau kita dah declare, kalau dalam programming kita dah declare variable tu sebagai satu tu hitam, okey, boleh selesai. So dia akan jadi mudah lah bagi kita kan. Okey, ada apa-apa persoalan lagi? Saya berhenti. Oops. Okey, ada soalan? Assalamualaikum Doktor. Ya saya.
Saya ada satu soalan. Untuk matrikulasi ni, saya nak tanya macam computational thinking ni macam mana kita nak terapkan kepada pelajar yang nak masuk matrikulasi yang tidak ada asas sains komputer. Itu saja soalan saya. Masih Okey, terima kasih. Macam saya tunjuk tadi lah, cuba bagi unplug activities tu. And then dan unplug activities ni macam kita boleh gunakan as a start. Jangan guna yang programming dulu, buat based on your punya daily life. Katakan you nak katakan computer thinking ni, kalau kita katakan dia bagi satu situasi. Kalau katakan you nak pergi satu tempat di Dewan Metrik tu, macam mana you nak pergi kat Dewan tu? Itu contoh lah kan. Mungkin dia akan cerita. Lepas tu kita cuba minta dia organizekan apa yang cerita tu. Macam mana awak pergi ke Dewan Metrik tu? Maksudnya Dewan Besar Metrik tu. Boleh tak organizekan? Itu contoh lah. Suruh dia structurekan apa yang dia nyatakan. Lepas tu baru masuk ke programming. Okay. Baru cerita pula programming ni macam ni, macam programming ni lah yang kita nak awak kena belajar macam mana awak nak menstrukturkan awak punya mungkin situasi masalah yang awak hadapi tadi. Bila kita kata macam tu, barulah kita mungkin dalam aktiviti di kelas nanti kita masukkan unplug activities yang macam saya tunjuk contoh tadi. So cuba supaya dia berfikir dengan lebih tenang lagi lah, supaya dia tak nampak tu satu masalah yang besar lah untuk belajar dalam programming. Okey, terima kasih Doktor. Ya, sama. Okey, ada siapa lagi nak bertanyakan soalan? Silakan. Okay. Saya tutup presentation lah. Okey, masa begitu mencemburi kita. Ya. Kita dah belajar 13 minit, tapi tak apa, ilmu yang disampaikan tadi sangat-sangat penting untuk kita aplikasikan. Justru itu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Hashirah binti Hussein atas penerangan yang begitu jelas tadi. Semoga segala ilmu computational thinking yang disampaikan itu tadi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan dan semasa sesi PDP nanti. Saya petik kata-kata daripada penceramah tadi, masalah adalah sebenarnya ujian untuk kita berfikir. Jadi berfikirlah secara computational thinking dan tenang. Baiklah, kita akan berehat sebentar dan akan bersambung semula ke slot 2 yang akan bermula pada jam 11.30 pagi. Jadi kepada para peserta, jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula pada jam 11.30 pagi. Sebelum itu kita adakan sesi bergambar sebentar. Minta para peserta untuk on-time kamera. Okey, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Semua on. Malu ni. Sebab Bashar Mintik ni malu-malu. Malu kucing ni. Okey, 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih semua. Kita akhiri banking kita pada pagi ini.